السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الله وعثمان وعلي ثم نوحي أبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأولادنا ثم نوحي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمغاربين مغاربها الشيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadhilul Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, khususnya pada tuan-tuan guru, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kekuatan, diberi keazaman, dimudahkan oleh Allah taala dapat bersama hadir menuju ke rumah Allah, sama-sama kita solat maghrib secara berjamaah. Segala pemberian kemudahan, taufik, hidayah dan juga ringannya Allah taala untuk kita bergerak ke masjid ini, sesamalah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Imtisal awamirihi wa ijtinab nawahihi. Dengan kita buat apa yang suruh dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah taala. Jadi antara tanda-tandanya ialah kita duduk sekejap dalam masjid antara maghrib isyak. Pertama, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid Allah taala. Aku bertikaf pada masjid ini kerana Allah taala. Yang kedua, kita belajar sikitlah. Yang kita mengulang kaji sejauh mana amal kita betul ke tidak, sejauh mana kita punya tindak tanduk kita, ibadah kita sehari-harian. Ni nak menghadap Ramadan dah ni, adakah kita buat preparation, adakah kita buat persiapan untuk kita bermutalaah, kita urang kaji balik amalan-amalan Ramadan. Jadi kita insya-Allah mudah-mudahan kita Ramadan ini adalah Ramadan terbaik daripada tahun-tahun lepas. Itulah kita azamkan, itu yang kita cuba usahakan supaya terbaik pada Ramadan ini insya-Allah. Sebab itulah kita alam ulama salafus soleh berlumba-lumba berusaha untuk mendapatkan Ramadan al-mubarak ini insya-Allah. Baik, kita sambung kita punya Fathul Mu'in, insya-Allah kita sambung balik muka surat 51. Insya-Allah surat 51 kita masih lagi belajar qada hajat. Apalah qada hajat pun nak cerita ke? Kan? Tuan-tuan, kalau nak cerita qada hajat, binatang semua qada hajat. Kambing kan, buaya kan, apa lagi, lembu, unta, semua qada hajat. Tapi tak tengok macam mana qada hajat cicak. Tahu lah. Qada hajat nyamuk, wallahu alam. Macam mana qada hajat nyamuk wallahu alam. Dia isap darah, mati kot tu, dia cepat mati kan. Nyamuk cepat mati. Jadi apapun dia namanya mukallaf, Allah Ta'ala sebut laqad karamna bani Adam. Allah Ta'ala memulakan bani Adam, jasad Adam ini. Jadi sebab itu kita orang meninggal tak boleh kita lempar je masuk ke sungai terus lempar ke dalam kubur. Tak boleh, itu kurang ajar namanya. Jadi kita kena adab, ambil, bersihkan, mandikan, solatkan, kan, kafankan, kebumikan, penuh dengan adab. Kan? Sebab laqad karamna bani Adam. Allah Ta'ala memulakan bani jasad anak Adam ini. Kan? Sebab itu dengan penuh baik
yang penuh sempurna dalam kita pengurusan jenazah. Jadi nak cerita sempurna tak sempurnanya jasa adab ini, hatta nak buang air besar, nak buat kecil pun penuh dengan adab, penuh dengan tata susila dia, kan? Jadi yang lepas kita dah bincang bagaimana hendaklah dalam masa qada hajat tidak menghadap kiblat, tak boleh menghadap kiblat ataupun tak boleh membelakangkan kiblat. Sebab itu tuan-tuan, kalau misalnya katalah masjid tu insya-Allah dah berjaga, di sekolah kadang-kadang dia punya kontraktor ni tak faham Islam, Melayu, kan? Yang penting boleh melabur yang penting boleh buang air besar. Ada Islam mengatur kiblat tak kiblat, belakang kiblat tak boleh, depan kiblat pun tak boleh, kan? Jadi itu kena faham, kita kena belajar, kita kena mengaji. Contohnya lah tuan-tuan, adalah di masjid atau di sekolah atau di mana-mana di R&R ke, tiba-tiba kita faham kiblat ke sana, tandih pun depan kiblat ataupun membelakang kiblat. Jadi caranya ialah kita kena kalihkan sikit kita punya kedudukan untuk kita qada hajat. Itu pastikan supaya apa? Supaya tidak makruh hukumnya. Kita mendepankan kiblat ataupun membelakangi kiblat dalam qada hajat. Baik. Seterusnya tengok, dan bawah ya, perenggan bawah tu. Dan hendaklah ia jangan bersiwak dalam masa qada hajat. Jangan bersiwak Walib kap Jangan ia bersiwak dalam masa qada hajat, dan jangan ia meludah dalam air kencingnya. Tak boleh bersiwak tengah buang air besar, gosok gigi. Nabi sebut, laula asyqa an ummati la umituhum bisiwaki min kulli duburi solah. Kalaulah tidak berat kepada umatku, nescaya aku akan suruh umatku ini bersiwak setiap kali nak solat. Nak solat wudu, suruh wudu, siwak dulu. Ini tak sempat wudu, dalam tandeh najis keluar, dia bersiwak. Kurang adab lah ya. Jadi siwak ni tuan-tuan, boleh tak kita kiaskan dengan berus gigi? Boleh tak kita kiaskan berus gigi? Boleh tak? Boleh tak? Agak lah. Boleh. Siwak kayu tu namanya kayu arak, alif ra alif kaf, arak. Caranya kena hancurkan dulu, kan, bersihkan kan. Ada sunnah je dah, kan, hancurkan dulu. Sebab dia adalah dari akar, kan, bukan sembarangan tu kayu-kayu. Berus gigi, kena rebak gigi, kan. Boleh tak kita kiaskan? Boleh kiaskan tak? Tapi jadi maknanya tuan-tuan, dalam kitab Fathul Bari ada sebut Imam Abu Hasan Asqalani, dia kata, Imam Syafi'i kata, maknanya dibolehkan kita kias kepada berus gigi dan ubat gigi itu. Sebab siwak itu bukanlah namanya kayu. Kayu tu ialah arak, alif ra alif kaf, arak, nama kayu tu. Siwak ialah dia punya sertinya ialah siwak itu kasar, kesat, membersihkan mulut dengan benda yang kasar dan kesat. Itu siwak. Maknanya bukan siwak tu mesti guna kayu. Jadi dengan itu Imam Syafi'i kata dalam kitab Fathul Bari, kata boleh, diharuskan kita gantikan, dah tak ada, gunakan berus gigi dan ubat gigi, dapat juga pahala. Tetapi yang afdalnya masih lagi guna siwak itu, kan. Jadi maknanya boleh menepati dapat pahala siwak dengan berus gigi. Tapi kalau afdal, guna kayu siwak juga, kan. Satu lagi, kayu siwak pun tak ada, ubat gigi tu, berus gigi pun tak bawa, tak ada,
boleh tak kita guna jari je? Ada tengok tuan-tuan kan, uduk ni, dia ambil guna ni, guna jari je, jolok, jolok halkum sekali sampai muntah kan. Itu boleh tak? Dalam kitab taklah tu ya, Al-Irsyad, karangan mufti wilayah tu lah, saya selalu baca kan. Dia sebutkan sana, dia kata tidak dapat pahala untuk siwak itu, sebab siwak itu maksudnya kasar, kesat. Ini licin, tak lepas ya, tak lepas ni. Jadi maknanya kalau kita tujuh tangan tidak dapat pahala siwak itu. Jadi kalau tak ada kayu, guna berus gigi, guna ubat gigi, itu dapat pahala siwak juga kan? Sebab siwak itu maknanya kasar, kesat. Jadi kayu siwak pun kesat, ubat gigi, berus gigi pun kesat kan? Jadi kita boleh gunakan. Tapi siwak ni tuan-tuan kena jagalah kan. Kita gosok gigi, dah keluar cat-cat gigi semua, bersihkan semua kan. Lepas tu masuk mulut. Walaupun dia ma'fu anhu, supaya dimaafkan boleh je, tapi rasa gila-gilaman kan. Ataupun kena jagalah kan. Kita gosok gigi dengan siwak tu, kita masuk baju tu kan, sebab dia kecil sikit kan, dimaafkan lah. Tapi kita rasa ni lah, rasa pengotor namanya kan. Jadi kena jaga, buat betul-betul lah kan. Letakkan tempat elok. Jadi jangan bersiwak dalam masa qada hajat, dan jangan ia meludah dalam air kencing. Mudah kencing kat situ, kita cuy boleh. Kerana ada kaul yang menyatakan bahawa bersugi dalam masa qada hajat mengakibatkan pelupa. Mudah pelupa. Berlupa. Ini semua ulama sebut ni ya. Tu orang tua-tua kata jangan makan apa? Otak ayam, nanti pelupa. Jangan berus gigi, jangan ubat gigi, jangan bersiwak masa qada hajat, nanti jadi pelupa. Kan? Dan meludah dalam air kencing mungkin mengakibatkan was-was dan kuning gigi. Mungkin juga ya. Tak tahu, tapi dari segi saintifiknya nampak lah. Kita kencing dalam tandas, lepas tu kita ludah dekat air kencing tu, apa kaitan, apa hubungannya boleh menyebabkan kita was-was dan gigi jadi kuning? Macam mana je? Apa rasionalnya dari segi otak ni lah, liberal kita. otak kita. Apa dia hubungan kita kencing tandas, ludah lagi kencing tu, kalau kita disebut jadi kita was-was kan. Kuning gigi ni mungkin ada kaitan, sebab air kencing tu kuning. Kan. Lepas tu kita macam kita menjijikkan dia. Ya? Sebab proses perkubuhan air besar, air kecil, semua itu adalah hikmah. Ada rahsia di sebalik, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kan? Saya ingat tuan-tuan minggu lepas, saya tengah jadi imam tengok terasa ni, tak khusyuk lah solat. Rasa apa tu, semut datang ni, kejap je terus masuk hidung, terus masuk telinga. Sakit masuk telinga. Solat maghrib. Allahu Akbar. Tapi bertahan. Habiskan solat, lepas tu korek lah, cari apa pen ke apa, korek. Tak ada. Tapi dia hilang pun. Tu sahabat, tengok apa kelebihan dia. Itulah kelebihan tarik telinga. Itulah kelebihan telinga, menghalang serangga masuk ke dalam.
Kan? Itulah kelebihan bulu hidung, menghalang abu-abu masuk ke hidung. Itulah kelebihan tarik mata, proses pembersihan, penyucian mata sampai keluar air mata, sampai cuci keluar air mata. Kelebihan tak telinga, kan, binatang serangga kecil tak boleh masuk dalam gegendang, sikit je serasa sakit. Kalau tak ada gegendang telinga, tak ada penghalang, ada bulu ni, bulu telinga ni, dan saja binatang kecil, serangga mudah masuk sampai telinga. Saya terbayang kalau semut tu sampai masuk ke otak dia, kan saluran ni sama, masuk otak, masuk keluar hidung. Allahu Akbar. Tak terbayang macam tu. Jadi hebat kuasa Allah Ta'ala. Nak ceritanya, air kencing yang kuning itu pun jangan dihina, jangan diludah. Itu adalah Allah Ta'ala membersihkan kita punya saluran, kan. Cantik saluran dia. Dan kita pun alhamdulillah sihat. Air kencing tu keluar dengan susunan, dengan dia nak kencing, kita keluarkan, kita proseskan. Sebab itu masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Masuk tandas baca doa, keluar tandas baca doa. Ada doa apa ni, kan? Jadi maknanya adalah, kan. Jadi kalau kita meludah, takut jadi musuh was-was, dan juga akan apa? Akan kuning gigi. Itu antara ada kaul. Kaul ni boleh. Kaul ni orang kata, tapi bila masuk dalam kitab, ulama kata, kan. Ada ulama kata orang yang bersiwak, berus gigi semasa qada hajat akan jadi pelupa. Orang yang ludah air kencingnya akan jadi was-was dan giginya akan kuning. Itu nampak simple, tapi saya fikir mana rasionalnya. Tapi kalau ikut gigi kuning sama dengan air kencing yang warna kuning, tu mungkin ada ketemuan dia, ya? Baik. Dan hendaklah ia berdoa sewaktu memasuki tandas, yakni ketika hendak memasuki tempat buang air atau sebelum duduk. Kalau pada tempat yang tidak disediakan untuk itu, baca doa, kan. Masuk tandas, kita baca doa. Masuk tu dah kaki kiri, masuk tandas, kan. Lepas tu baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, hamba meminta perlindungan kepada Tuhan hamba daripada syaitan jenis jantan dan betina. Sebab itu sunat lagi kita masuk tandas tutup kepala, tutup kupiah ke serban ke apa, tutup kepala semasa kita buang air besar. Sebab apa? Sebab syaitan akan melumurkan najis ke kepala kita, kan. Kita jaga supaya tutup kepala. Kalau tak ada kupiah, pakailah serban. Tak serban, apa-apalah, kain buruk ke tuala ke, tutup kepala, kan. Kita mohon Allah Ta'ala ampunkan, minta perlindungan Allah. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Syaitan jantan dan syaitan betina, dia akan menggoda kita. Sekarang ni ada tandas yang sama taraf dengan bilik mandi, sama taraf dengan bilik tidur, kan. Di mana kat Jepun ke kat China, dia tandas ni duduk depan ni bahan bacaan surat khabar, surat khabar. Jadi dalam masa tangkung tu baca surat khabar, baca surat khabar. Mudah-mudahan tak adalah kalamullah, tak adalah yang dimuliakan dalam surat khabar tersebut, kan. Jadi itulah macam-macam amalan ataupun orang yang buat, walaupun dia bertentangan dengan cara hidup Nabi, cara Nabi berair besar. Tuan-tuan, bagaimana hebat Rasulullah SAW. Nabi SAW antara dia punya mukjizat dia, antara khosais ataupun ciri-ciri dia itu Rasul Allah, dia itu pesuruh Allah, dia itu penghulu sekalian Nabi,
Kan? Antara ciri-cirinya lah Nabi SAW bila dia buang air di atas batu sekalipun, Nabi buang air besar di atas batu sekalipun, batu, pasir, tanah semua menyerap najis Nabi. Lam yahtalim qatutahu mutlaqan abada inhu dababu falam tahrab wa ma waqa'at wa fi jismi hasani kitfahu alatan qawma iza jalasu inda wilayat sif yazami muqtadini. Dalam syair tu kata Nabi SAW bila dia buang air besar atau buang air kecil, hilang kesan, dia tak ada kesan. Cepat akan terus meresap, seolah-olah najis Nabi, tahi ataupun air kecil, dia meresap sekalipun atas batu. Itu khosais ataupun keistimewaan pada jasad Nabi SAW. Jadi sebab itu kita tak boleh macam tu. Jadi kita boleh apa? Kita boleh beramal dengan doa. Jadilah kita baca amal dengan doa. Dan waktu keluar daripada bilik qada hajat, hendaklah yang baca, kerana itu disunatkan ghufranakallahumma allazi azhaba anil wa'afani Allahumma alhamdulillah allazi azhaba anni adza wa'afani. Hamba-Mu minta, ya Allah, ampunkan kepada Tuhan hamba, ya Allah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku apa yang menyakitkan dan mengafiatkan daku. Jadi maknanya Allah Ta'ala hilangkan kita punya najis, kita dah sihat kan, keturunan kita sihat, alhamdulillah. Tuan-tuan bayangkan orang yang tidak buang air besar 3 hari, seminggu, pedih sakit perutnya kan. Kadang-kadang jolok, ambil ubat apa tu, jolok kat buntut tu, apa ke nama anak-anak saya kecil dulu kan, tak berak je dah 3 hari, ambil dia punya jet tu, masuk je, picit air, cirit lah terus kan. Bayangkan macam mana kita dah tua-tua ni kan, tak buang air besar, proses perut kita ni tak betul kan. Sebab itu mungkin kita kurang minum air, ataupun tak minum susu, ataupun kita memakan benda-benda yang menyebabkan sakit perut, tak dapat buang air besar yang normal kan. Saya kadang-kadang mengandung kat dalam rumah saya, sebelum subuh sekali dah kan, pukul 9, 10 sekali lagi, kadang pukul 6 sekali lagi. Risau juga, sakit ke apa, tapi orang kata okey lah tu, sihat kan, 2-3 kali kan. Kadang-kadang kita sehari sekali, ataupun 3 hari 2 hari sekali, tu masalah kan. Maknanya proses perut kita tak betul. Jadi syukur, Allahumma alhamdulillah azhaba anni adza wa afani. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala yang telah menghilangkan daripada aku penyakit. Sakit apa? Perut sakit kan? Dan mengafiatkan aku, normalkan balik betulnya perut kita kan. Lepas itu tuan-tuan, orang yang tak buang air besar ni, kalau dikentut, Masya Allah, satu dunia berbau. Lagilah tuan-tuan ni kaki makan telur, telur putih, telur ayam, kalau sekali terkeluar carbon dioxide, satu masjid lari semua orang. Satu lagi apa ni, al-petai kan, al-petai. Tuan-tuan ikut ahli petai kan. Petai pun kadang-kadang petai ni dia punya bau kencing, bau najis pun sama, hebat tak hebat petai kan. Memang power dia meresap sampai ke dalam. Sesekali tu boleh lah kan, jangan biasakan, sebab dia makruh. Lagilah ni besok hari 2 lagi kita nak rapat ni kan. Nak rapat-rapat ni kena pastikan bersih gigi dulu. Jangan nak pergi masjid makan petai, makruh kan, mengganggu orang. Orang nak makan bismillah,
Sebelum ni tak pernah 7 meter kan, jauh lagi, makanlah pecah 10 kilo pun tak apa. Lepas ni kita dah rapat-rapat ni, jagalah mulut kan. Sebab tu sunat, sebab tu Nabi kata laula asyqa an ummati la umituhum bisiwaki min kulli duburi solah. Kalau tak berat pada umatku, nasihat aku akan suruh umatku ini bersiwak, gosok gigi pada setiap kali nak solat. Nak solat gosok gigi, nak solat gosok gigi kan. Sebab apa? Nak jaga hubungan kita punya kawan-kawan jamaah kiri dan kanan kan. Sebab tu kita bila terdiam lama, bila kita lama terdiam, dia akan menyebabkan berbau mulut kan. Jadi kita sebab tu kena disunatkan kita bersiwak baik. Dan sesudah beristinja disunatkan berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin faraji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hati hamba daripada kemunafikan dan lindungkanlah kemaluanku daripada perbuatan keji. Habis ajar gini doa dia kan. Allahumma tahhir qalbi. Kita tadi buat air besar, fizikal kan, buat air fizikal kan, body kita. Tapi tengok, dalam fizikal itu pun Nabi anjurkan suruh kita doa, ya Allah Tuhanku, bersihkanlah, sucikanlah hatiku sekali. Hati kita ni apa kaitan tadi berduduk buat air besar, buat air kecil, apa kaitan dengan hati? Hati ni kaitannya kita buat air besar ke, buat air kecil ke, ikut sunnah Nabi, cari Islam. Masuk tandas cari Islam, keluar tandas cari Islam, duduk cari Islam kan. Tutup kepala cari Islam. Jangan menghadap kiblat, cari Islam. Jangan buang air pada lubang binatang, cari Islam. Jangan buang air di air yang tenang, tak bergerak, cari Islam. Itu jadi Islam mengatur. Jadi bila kita beramal cara hidup Islam, walaupun ketika buang air besar kotor macam najis, tapi Nabi suruh kita, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah Ta'ala, bersihkanlah hatiku, untuk aku beriman dengan Allah Ta'ala. Cara aku solat, cara aku wuduk, dan cara buang air besar pun cara ikut Islam kan. Daripada sifat-sifat kemunafikan. Munafik, munafik tuan-tuan, bukan senang nak buang sebab banyak munafik, banyak ciri-ciri dia. Iza haddasa kazaba, cakap bohong. Ada tak? Ada kan. Iza ahada fajara, janji mungkin. Iza tumina khana, bagi amanah tak buat amanah secara betul. Iza khasama fajara, bila berbalah, bergaduh, bertekak cakap, lebih-lebih, lampau kan. Kita bertekak ni biasalah kan. Tinggi suara tu biasa kan. Jadi jangan berlebih-lebih sangat kan. Khilaf itu akan berlaku, perbalahan pasti akan berlaku, akan berlaku sampai kiamat akan berlaku. Jadi kita menghadapi itu tenang ke tak tenang, itu beza dia. Nabi nak bagi wa hassin faraji minal fawahish, peliharalah kemalanku daripada perbuatan yang keji. Jadi kita tadi faridah kita dah buang air besar, dah buat air kecil, pergi cari yang halal saja. Yang haram kita mohon jauhkan daripada buat perkara yang mungkar, perbuatan yang keji, perbuatan yang maksiat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hebatnya cara hidup Islam ini. Allah mengatur daripada bangun pagi kan, bangun pagi Nabi kata bangun pagi jangan kamu masukkan tangan kamu dalam fi ina'in wahidin, tak boleh masuk dalam baldi. Fa innahu aina batas yadahu, sebab tak tahu mana tangan masa tidur. Mungkin malam tadi pegang kemaluan ke, pegang najis ke masa tidur, ngigau
kan. Jadi kita bangun tidur, kita masukkan dalam bekas, dalam tempat wuduk kita kacau, maka penajislah tu. Nabi kata jangan kamu masukkan tangan kamu ke dalam satu bekas untuk kamu bersuci nanti. Sebab apa? Fa aina lam yadri aina batat yadahu, tak tahu di mana keluar tangan kita ni masa kita tidur. Kan? Maknanya kalau kita berjaga tak apalah, dia tidur. Kan? Entah korek hidung ke, kan? Entah pangkualuan ke, bukan najis ke, tak tahu. Kan? Sebab itu Nabi larang kita memasukkan satu ke dalam ina'in wahidin. Kan? Kalau kita bangun daripada tidur. Itu. Baik. Kata Al-Baghawi, kalaulah orang yang beristinja itu merasa syak selepas beristinja, adakah ia membasuh zakarnya? Tidak wajib ia mengulangi membasuhnya. Membasuh itu. Kata Al-Baghawi kata, kalaulah orang beristinja itu merasa syak selepas dia beristinja, adakah ia membasuh zakarnya? Tidak wajib ia mengulangi membasuhnya. Jadi itu istimewa lah untuk lelaki. Kan? Sebab tak nampak, kan? Kalau air besar, air kecil tak apalah. Kalau air besar tak payah, susah lah kan. Rasa tak selesa lah nak ke mana. Ada najis kat spender kan. Jadi maksudnya kalau laki-laki, kalau Al-Baghawi kata, kalau kita syak, ragu-ragu, yakin satu, waham satu, syak ni tengah-tengah, syak ni tengah-tengah, yakin 100% betul. Okay? Waham separuh. Waham ni yang salah banyak. Syak 50-50. Satu lagi zon. Zon ni banyak kepada yang betul. Okey, sekarang saya ulang. Kalau kita yakin betul, namanya yaqinan shadiq, yakin. Yang kedua, kita zon. Zonnun. Zon ini adalah kita banyak kepada yang betul. Betul 70, salah 30. Yang ketiga, waham. Waham ini akidah kita bahawa yang betul 30, yang salah 70. Itu waham. Yang akhirnya ialah syak. Syak ini 50-50. Itu dalam kita punya keyakinan. Jadi kalau kita lepas buang air besar atau buang air kecil, lupalah tadi cuci ke tak cuci, basuh ke tak basuh, kan? Tapi selepas dia basuh, kan, basuh buang air besar, kena tak buang air kecil, kena tak zakarnya? Jadi itu dia ragu-ragu, dia syak wasangka. Jadi Imam Al-Baghawi kata tidak wajib ia mengulangi membasuh zakar itu. Jadi tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan buang air besar tak buang air kecil? Pernah tak? Tak ada lah. Salurannya memang gitu dah. Islam mengatur cantik lah ni perut kita ni. Pernah tak seumur hidup saya lah, saya buang air besar tak buang air kecil? Pernah tak? Ada tak? Buang air kecil saja ada, buang air kecil saja ada. Tapi buang air besar tak buang air kecil, pernah tak? Ada? Tak ada kan? Saluran sama, kan? Hampir sama laluan dia, kan? Ingat dulu kisah bagaimana seorang laki-laki, dia kata, dia minta, kamu boleh berak kat saya, berak kat muka saya, syaratnya jangan kencingkan saya. Tak boleh. Sebab tu fitrahnya. Jadi fitrahnya bila laluan itu air besar bersama air kecil.
Tapi bila buat air kecil, tak ada air besar. Kan? Itu laluan. Maknanya mengikut jalan lama, jalan baru. Jalan highway jangan jalan lama. Kan? Sama laluan dia. Kan? Jadi sebab itu cantik dah kita punya laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan kamu ini sebaik-baik kejadian, daripada atas sampai ke bawah, sampai ke perut, sampai ke kemaluan, sampai ke najis, sampai ke buat air kecil, buat air besar, semua dah cantik. Kan? Cantik susunan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada pula orang lelaki, kan, dah tahu cantik perempuan ini, ada rahim di situ, tempat beranak, tempat mengandungkan seorang baby dalam kandungan rahim. Ada seorang lelaki di Australia, dia tukar perut dia, letak rahim kat dia punya, tukar, potong zakar, tukar pada rahim, dia nak mengandung, nak rasa macam mana perempuan dia mengandung. Nak perempuan, nak jasa je perempuan dia mengandung. Kan? Rupanya akhirnya dia mati kak. Mampus tu. Mana boleh. Dia rahim ni cipta Allah Ta'ala, ada seni, ada cantik, boleh sampai baby dalam perut boleh hidup. Sauran tu dia punya apa, uri dia macam mana makan. Baby dalam perut tak ada mengunyah, tak ada, tapi dia boleh bertahan 9 bulan 10 hari dalam perut. Kan? Lepas 6 bulan dah besar, dia makan apa? Makan anak ibunya. Di mana? Ada masuk mulut? Tak. Kan? Hebat cipta Allah Ta'ala ini, cantik. Dalamnya dalam perut rahim ibu. Kan? Jadi laki-laki menggatai. Kan? Nak tukar daripada kemaluan laki kepada perempuan, lepas tu nak buat pada nak mengandung pula, nak rasa mengandung. Kan? Tak tahulah tuan-tuan, kawan-kawan kita, sahabat kita yang di Malaysia ni pun ramai tukar, potong. Dia potong sana, potong sini, nak tukar jadi perempuan. Laki-laki potong habis semua. Kan? Jadi perempuan, pada tu pam dada semua, tukar transgender. Transgender. Sebab apa? Nak kembali pada kemahuan fitrah dia. Aku nak jadi perempuan lah, walaupun laki-laki. Aku jadi laki-laki lah, walaupun aku jadi perempuan. Kan? Benda-benda itulah hukumnya haram. Tak boleh kita buat sewenang-wenangnya. Tak boleh kita sewenang tukar. Sebab alat tu dah cantik Allah ciptakan. Ingat dulu itulah kekanda sajak tu kan. Dia dalam isu masa dia panas-panas tu, dia buka suara dalamnya. Mana ada mana ada kata. Gede itulah. Dalam isu bahasa panas-panas lah, orang petikai, kamu ni laki-laki, tengok nak mana ada. Buka lah. Dia potong habis. Sebab dia dah dapat juara Ratu Cantik di Bangkok kepada Thailand kan. Antara maknyah-maknyah yang tukar transgender. Di sana dapat pengiktirafan, seronok kan. Jadi dia pergi sana, hidup sana. Lani mana? Dia soleh kan. Jadi kita doa mudah-mudahan lah bagi taufik hidayah, kembali pada Islam balik, kembali pada fitrah asal. Takut Allah Ta'ala azab semasa di bumi kan. Takut Allah Ta'ala bagi tunjuk pada orang lain dengan dia kan. Walaupun tengok dia hebat, kaya raya kan, jutawan, boleh beli orang, boleh beli harta benda semua, tapi kita tengok tak dia punya dalaman, tak tahu ketenangan, kedamaian, mesti mudah gulana. Sebab apa? Dia menyalahi fitrah, tak ikut fitrah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuan, perempuan, sebab itulah kita doa lah, mudah-mudahan tak adalah anak-anak kita macam dia, tak adalah cucu-cucu kita yang menggatai nak tukar jantina.
Kan? Sebab Allah Ta'ala cantik dah jadikan ada lelaki, ada perempuan, dengan sophisticated, yang canggih, boleh mengandung, boleh mengandungkan, dan semua hebat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sekolah ini doakanlah moga-moga sihat, dapat menyambat menjalani ibadah puasa. Kullu am wa antum bi khair. Moga sihat wa afiat, dan Allahumma bari'ana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan dapat lagi 10 hari lagi masuklah Ramadan, insya-Allah. Jadi kita tak dapat lagi surat dah. Buat 8 ke buat 20? Dapat dah surat? Ada kan? Belum lagi. Setakat ni pakai yang lama lah ya. Pakai lama 20 lah tu. Masih-masih lah. Lambat tu. Di Kelantan dia kan dapat surat arahan daripada Sultan kan. Nak buat 20 ke nak buat 8. Tapi ikut tanya tu yang apa esko tu, dia kata buatlah yang lama. Yang lama, akad yang lama buat 8. Buat 10-20 kan. Ataupun lah masing-masing, insya-Allah. Jadi kita pun kita doalah dapat Ramadan ini yang terbaik pada kita untuk kita menjalani ibadah, sebab kita tahu adakah dapat lagi Ramadan pada tahun hadapan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi raji'u wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hadina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. مولانا دعوا فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله إلا توفيق وهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.